Tahukah anda, hiasan atau dekorasi di dalam suatu hidangan dapat merangsang penglihatan serta mampu meningkatkan lagi selera makan seseorang. This is something we want to share with all Malaysian ladies out there. Ini boleh mulakan walaupun bisnes dia kecil, walaupun rasa macam, oh, I don't know what product I want to sell. Cookies ke, itu ke ini, it can be anything. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kembali ceria, kembali berinspirasi. Selamat hujung minggu dan selamat tengah hari penonton setia kami kembali untuk siaran WHR Extra hari ini tanggal 23 Oktober 2021. Anda bertemankan saya Fatin Hamad Yusof dan juga Sugita yang merah menyala. Ya, betul. Untuk menceriakan hari Sabtu anda, kami berdua akan bersama anda sepanjang 1 jam ini. Dan mungkin anda di rumah adalah tengah membuat persiapan. Mungkin hari ini baru sahaja ada yang ingin pulang ke kampung. Apa juga aktiviti anda, kami harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Dan kalau anda akan membuat perjalanan jarak jauh, pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang selamat. Pastikan semua orang dah ambil orang kata test kit. Itu yang paling penting. Betul. Membuat pemeriksaan sendiri. Dan jangan lupa pelitup muka, hand sanitizer dan semuanya yang kita perlukan buat masa sekarang. Betul. Dah halang Sugi katakan berkenaan dengan pelitup muka, hand sanitizer dan sebagainya. Kita nak juga kongsikan dengan penonton kan. Dalam kita berhujung minggu ini, kita juga perlu mengingatkan orang di selain kita, diri kita juga sebenarnya yang mana COVID, kes COVID baru turun naik tapi dalam keadaan yang masih lagi terkawal lah. Kalau kita tengok kan setakat semalam 6,630 kes dicatatkan, juga jumlah sembuh harian yang mana menunjukkan 7,630. Betul tu Fatin. Dan negeri Johor dan Terengganu akan ke fasa 4 dari fasa 3 bermula 25 Oktober ini. Dan juga kadar vaksinasi remaja Malaysia adalah antara yang terpantas di dunia. Dan pagi tadi saya terdengar di radio yang dikatakan bahawa remaja yang sudah pun lengkap vaksinasi, anda bolehlah menikmati kelonggaran seperti juga orang-orang dewasa yang sudah lengkap vaksinasi. Tapi ingat, selepas vaksinasi anda lengkap, anda kena tunggu 14 hari dahulu. Dan ini sememangnya peranan ibu bapa lah kan, penting untuk memastikan anak-anak mereka lengkap divaksin. Kalau kita tengok jumlah setakat semalam kan, 3,997,059 remaja telah pun divaksin. Tahniah kita ucapkan untuk ibu bapa yang belum lagi, cepat-cepat bawa anak anda untuk mendapatkan vaksin. Dan Sugi, kita tahu kan sekarang ni ramai yang mula makan di luar dan sebagainya kan. Betul. Dan kita harapkan seperti apa yang dipesan oleh Menteri Kesihatan KJ, yang mana kadar ataupun pakai pelitup muka selepas makan di kedai. Jangan lupa pula, kalau kita tengok kan, kedai-kedai yang satu kedai ada banyak gerai tu, kita nak pergi ke gerai-gerai tu pun kita kena pakai walaupun kita dalam restoran yang sama. Itu sangat-sangat penting. Ini peringatan yang cukup bagus, sebab semalam selepas saya membaca berita ni, saya ke sebuah kafe dan saya perhatikanlah. Betul, sebenarnya betul. Situasi ini adalah setelah kita makan, kita terlalu orang kata dah biasa dengan tidak ada mask. Kita lupa, kita syok sangat tengah berborak dan makan kan. Kita lupa nak pakai mask kita. Saya sendiri sejujurnya ada kalanya saya pun dah makan, lupa pula pakai mask. Tapi bila dah ingat, cepat-cepat saya pakai. Jadi anda pun kalau terlupa tidak mengapa, tapi bila dah ingat tu cepatlah ambil. Ingat, lepas kita habis makan, minum, kita harus pakai semula mask ataupun pelitup muka kita. Betul. Dan ingatkan kepada orang di sekeliling kita juga. Okey Sugi, saya nak tanya, Sugi takut tak tempat tinggi ataupun gayat tak? Tak, saya suka tempat tinggi. Betul. Saya suka benda-benda yang adventurous, bungee jumping ke, flying yang fox ekstrim ke. lah. Saya suka yang ekstrim. Awak? Saya suka juga, tapi tengok jugalah dah meningkat usia ni kan, tak tahu dia punya prestasi tu macam mana. Ini sebenarnya nak kami kongsikan kisah menarik ini yang mana wanita ini sememangnya menyaut cabaran. Sebenarnya kerjaya ini didominasi oleh kaum lelaki, tapi Nurmalia ini sangat-sangatlah berani. Tapi pada mulanya dia memang takutlah. Tapi dah lama kelamaan tu dia dah jadi sebati dengan diri dia, sehingga kan bertemu jodoh juga dengan kerjaya yang sama. Juru teknik tali akses ataupun lebih dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai rope access. Kata
katalah kata maya, biasanya orang ingat juruteknik tali ni mereka hanya sekadar membersihkan tingkap dan sebagainya, tetapi sebenarnya ada pelbagai cabang yang boleh diceburi. Tapi pengalaman Maya yang telah Maya kongsikan adalah kali pertamanya dia diletakkan di tingkat 30. Saya tak pasti saya mampu ke tak macam tu, tapi dan dia memang tergantung lah. di tingkat 30 itu. Memang kalau macam tu tergantung, saya pun tak pastilah macam mana perasaan saya kali pertama kan. Dan dikatakan sebenarnya dia menyorok kerjaya dia daripada ibu bapanya, tetapi telah orang kata kantoi apabila keluar di majalah 3 dan setelah itu ibu bapanya pun menerima dengan hati yang terbuka kerjaya Maya. Saya rasa bukan setakat menerima hati terbuka, bangga juga sebenarnya. Betul. Kan seorang wanita boleh ada keberanian dalam orang kata dalam bidang berdepan dengan ketinggian ni. Okey. Dan sebenarnya Sugi, hari ini saya kira sangat-sangat menariklah kan untuk kita. Kita nak santai-santai je kan. Yang mana kalau kita tahu makanan ni memang tak boleh dipisahkanlah dengan masyarakat kita. Kalau Sugi, apa antara hadiah yang Sugi suka dari segi makanan ni? Hadiah, belikan saya buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya dah agak dah. Awak suka tak buah-buahan dan sayur-sayuran? Buah-buahan saya suka, tapi sayur tu ada yang saya makan, ada yang tidak. Okey, tapi bagi mereka yang mungkin kurang meminati sayur-sayuran seperti Fatin kan, ada satu cara yang boleh kita buatkan orang menikmati sayur-sayuran, buah-buahan, pencuci mulut dan sebagainya. Orang kata ia dipanggil food platter, di mana kita ada pelbagai jenis makanan termasuklah pencuci mulut, buah-buahan dan juga orang kata coklat pun ada. Ada manisan, ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang mana ini sebenarnya telah pun diterima masyarakat kita kan. Kalau dulu mungkin dijadikan hantaran benda-benda yang cantik ni kita takut nak makan, sayang nak makan. Tapi sekarang ni inilah yang mana orang mencari untuk nak bagi hadiah, nak makan sendiri di rumah bersama keluarga juga. Betul, senang. Dalam satu talam yang besar tu, food platter ni ada pelbagai jenis. Kadang-kadang ada pelbagai jenis makanan, kadang-kadang ada sejenis tetapi berlainan rasa dan fusionize punya orang kata taste kan. Tapi kalau anda di rumah pernah mencuba food platter ataupun ada idea-idea food platter yang anda ingin kongsikan bersama dengan kami, anda boleh terus ke Facebook WHI ataupun Instagram WHI dan kongsikannya bersama dengan kami. Hari ini hujung minggu, manalah tahu anda pun tengah menyediakan food platter di rumah. Betul. Banyak lagi nak kami kongsikan selepas ini. Kita nak berehat seketika. Dah tersasul saya dah. Lapar tu, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Everybody know my name when I come through. Don't nobody screaming like you. I was having visions with you, doing things, switching lanes in the Beamer with you. Then swimming in deep water, save me from saying that I love you every day, and I know that you love me, baby, admit it. Give me all your love and don't stop. My love waiting when you reach the top. Wow, macam-macam platter yang dikongsikan dalam TikTok itu tadi. Dan hari ini kita akan kongsikan bersama dengan anda 3 jenis platter. Jadi sudahkah anda bersedia? Sebab saya tak sabar nak kongsikan bersama dengan anda platter, 3 jenis platter itu. Dan kita akan bersama dengan Chef Abdul Hadi, pengusaha Donny's Cafe di sebelah saya di sini. Dan juga kita bersama dengan Puan Aslinda, pengusaha chocolate platter daripada Hashu Dolce. Betul? Sashu Dolce. Okey, baik. Okey, kita mulakan dengan Chef Hadi dahululah ya. Chef Hadi, kalau lihat di depan ni seafood. Wow, saya kalau peminat seafood memang kalau tengok benda-benda kat depan ni ada lobster. Lobster hidup ke tu? Ya, ni dah, kita dah matikan dia lah. Oh, dah matikan ya. Okey. Mungkin Chef boleh kongsikan dahululah. Adakah seafood platter ini memang menjadi pilihan orang ramai? Sebab biasanya kita tengok cheese platter, chocolate platter, fruit platter, seafood platter. Bagaimana penerimaannya, Chef? Berdasarkan pengalaman kita masa PKP, bila kita nampak
platter ni Ya. menjadi satu orang kata tarikan kepada pelanggan. Okey. Bila kita susun makanan tu dalam satu pinggan ataupun board, dia akan menaikkan lagi seri makanan tersebut supaya customer orang kata lebih selera. Betul. And then kita punya hidangan pun nampak lebih cantik sikit. Kita letak sikit ada salad and ada pasta. And then kita pun contoh macam kalau kita tengok kan, saya terus mungkin chef boleh kongsikan dulu apa yang akan chef kongsikan sebelum kita mendalami seafood platter kalau kita tengok dekat sini kita ada king crab, Alaska king crab. And kita ada Boston USA lobster, Thermidor style. And then kita ada pasta chili pesto. And then kita ada salmon dengan octopus, sotong kurita. And lepas tu sebagai contoh kan, kalau pelanggan tu nak order yang bukan seafood. Betul. Mungkin dia tak makan seafood, dia makan lamb. Mungkin kita tambah dengan lamb, kita susun kat sini. Okey, itu sebenarnya keunikan ataupun kebaikan platter ni kalau kita pergi dengan ramai orang. Ada pelbagai cita rasa, susunan yang cukup cantik, ada pelbagai orang kata menu di atasnya lah, bukan setakat satu macam chef kongsikan. Kalau tak suka seafood, boleh makan lamb. Kalau tak suka lamb dan seafood, makanlah sayur je. Saya makan sayur tu je lah chef sebab saya vegetarian. Okey, sambil-sambil chef dengan susun, saya nak tanya Puan Aslinda, cukup berbeza. Ini pencuci mulut lah kira kan, coklat. Tapi saya cukup tertarik dengan kepelbagaian di hadapan ini. Mungkin Puan Aslinda boleh kongsikan apa keistimewaan yang ada di hadapan ini, Puan Aslinda. Saya tengok ada kotak warna hijau, warna pink, macam-macam ada. Okey, so hari ni yang kami bawa daripada Shah Sudolce ada veggie platter, fruit platter, yang ni coklat. Yang ni selalunya orang akan order untuk kanak-kanak. Itu matcha ke macam mana tu? Ya, betul. Hijau. Betul. Peminat green tea lah tu. So kita ada savory platter dan yang ini special untuk Diwali, kita buat platter untuk Diwali. Okey, ada platter untuk Deepavali. Mungkin saya boleh pelajari macam mana nak buat platter untuk Deepavali ni, dan chef pun tengah membuat susunan platter seafood. Tapi sebelum itu kami nak kongsikan bersama dengan anda trivia mengenai platter, food platter. Silakan. Tahukah anda, hiasan atau dekorasi di dalam suatu hidangan dapat merangsang penglihatan serta mampu meningkatkan lagi selera makan seseorang. Ini kerana makanan yang diolah dengan baik dan disajikan dengan bentuk yang menarik boleh menimbulkan perasaan ingin mencuba bagi seseorang untuk menikmatinya. Kini food platter antara salah satu yang menjadi pilihan masyarakat kerana memberi daya tarikan serta keindahan pada hidangan tersebut. Antara jenis-jenis food platter yang boleh dihasilkan ialah manisan seperti coklat, buah-buahan, sayur-sayuran dan makanan laut. Hidangan ini selalunya dihias cantik di dalam kotak atau di dalam pinggan yang besar. Ia juga tersedia dalam pelbagai saiz yang sesuai untuk dinikmati bersama keluarga dan rakan-rakan. Justeru dapat dilihat trend food platter ini semakin mendapat tempat di hati pelanggan serta mendapat permintaan yang tinggi bagi majlis-majlis kecil seperti majlis sambutan hari jadi, majlis graduasi, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya. Food platter menjadi pilihan untuk pelbagai majlis. Jadi saya nak tanya kepada chef lah. Chef, sekarang ni saya tahu kalau bukan tak ada majlis pun orang akan memilih untuk makan ataupun membuat pesanan food platter kan. Mungkin chef boleh kongsikan untuk seafood platter ni, kalau hari-hari makan pun tak boleh juga. Jadi kalau mereka yang datang ke restoran chef kan, biasanya apa kombinasi seafood platter yang dipilih ataupun dipesan? Okey, dia bergantung kepada pilihan pelanggan. Kalau dia nak contoh seafood, kita akan suggest lah kita ada pelbagai seafood. Sebagai contoh ketam, and then kita ada udang, kita ada salmon, octopus, and then kita ada udang galah. And then kita ada lain-lain lah makanan pasta macam aglio olio ataupun chili pesto. Jadi kita bagi tahu dan dia pilih dia nak mana, baru kita akan masukkan dalam. Baik. Bergantung kepada keinginan pelanggan. Octopus ni rare. Octopus dekat depan ni, dan ada ini juga akan dimasukkan dalam seafood platter ini. Wow. Sambil itu saya susun ya. Boleh chef. Okey, mungkin chef boleh kongsikan juga dalam
ni lobster, dalam dia apa inti dia? Macam mana masak dia? Sebab nampak macam cheesy sedikit. Yang ni Thermidor style. Bahan-bahan yang kita pakai dalam Thermidor ni bawang putih, seleri, carrot, and then ada button mushroom, and then kita tumis dengan bawang Holland. And then bila dia dah dia dah naik bau, lepas tu kita letak krim, and then letak sikit cheese. Dengan kita season lah dengan salt, pepper apa semua. And then last kali baru kita letak mozzarella, and then kita masuk oven. Patutlah nampak cheesy dia kat situ kan. Itu inti dekat dalam lobster. Tapi lah chef, secara amnya memang seafood adalah mahal kan. Jadi apatah lagi lobster dengan king crab dan sebagainya kan. Jadi mungkin chef boleh kongsikan apa harga lah kalau orang nak memilih food platter ni. Dia bermula dengan harga berapa ringgit dan bagaimana untuk mereka yang ada budget, bagaimana sepatutnya mereka memilih seafood platter ni? Kalau dia nak contoh yang macam king crab, bermula dengan RM300 untuk king crab. Untuk set lobster, RM165 sahaja. Baik. Dan biasanya satu platter ni berapa orang boleh makan, chef? Satu platter kalau macam ini boleh dalam 4 orang makan. 4 orang makan. Untuk ada sekadar ni pasta, semua, salad, and then baru cukuplah. Saya sebenarnya geram tengok tomato kat tepi tu, chef. Saya nak tanya Puan Aslinda pula. Puan Aslinda dah berapa lama bergiat dalam membuat chocolate platter ini? Baru dalam 2 bulan secara seriusnya. Maksudnya secara serius ni macam mana? Sebelum ni sebab saya kerja lain, dan ada yang bila orang tempah je baru kita akan buat, tapi last time kita buat daripada rumah dan sekarang kita dah ada kedai. Baik. Mungkin Puan Aslinda boleh kongsikan lah bila nak buat chocolate platter ni. Yalah, coklat dia ada macam-macam jenis kan, dan di hadapan ni pun kita lihat ada macam-macam Puan Aslinda gunakan. Nak buat susunan coklat platter ni supaya tak nampak messy dan nampak tersusun cantik dan membuat orang ingin makan, nak ambil coklat. Kalau tak tersusun pun kita orang memang nak makan, tapi kalau dah disusun dengan cukup rapi dan cantik, keinginan itu lebih kan. Jadi macam mana Puan membuatnya supaya nampak lebih menarik? Sebenarnya kalau ikut susunan ni saya ikut suka hati sebenarnya. Sebab bila saya tengok dia cantik, dia dah tapi daripada saya kongsikan pengalaman first time agak susah sebab kita ambil kita keluarkan, tapi bila dah lama-lama tu kita dah biasa, kita dah tahu dah, kita boleh tengok dan kita akan letak. Tapi kalau banyak sangat pun Puan Aslinda, dia nampak macam banyak sangat ni coklat, nampak serabut kan. Jadi macam mana Puan memilih berapa banyak ataupun berapa jenis coklat? Dalam satu food platter ni saya mungkin nak gunakan 5 jenis coklat sahaja. Macam mana tu Puan? Boleh. Sebenarnya platter kita ni kita base daripada customer request. Apa yang diorang nak sebenarnya. Baik. Mungkin kalau saya nak jalan ke situ sedikit sambil-sambil Puan Aslinda menyusun, nak lihatlah di hadapan ini. Ini fruit platter ya Puan. So dia memang ada buah-buahan sahaja dekat dalamnya. Ini vegetables, semua sayur-sayuran, comel cantik. Yang ini pula fruit platter juga, cuma bezanya yang ini di dalam tray dan itu di dalam box. Ada perbezaan harga di situ. Baik. Dan di sebelah ini tadi dah kongsikan matcha kan? Dan dikatakan ini menjadi kegemaran kanak-kanak. Kalau yang ini pula ada pretzels, ada almonds, ada cheese, ada macam-macam ya. Ada macam-macam food platter, dan bercakap mengenai cheese yang saya lihat di hadapan ini, kami nak kongsikan bersama dengan anda Riti Cheese Platter. Jom kita saksikan. Cantik untuk dilihat dan enak untuk dinikmati. Pada pandangan mata kasar, hidangan cheese platter hanyalah sekadar makanan yang menjadi daya tarikan kepada para pelanggan masa kini. Namun di sebalik kecantikan makanan ini, terselit 1000 kisah di sebaliknya. Memulakan perniagaan sejak 7 bulan yang lalu ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, 3 orang sahabat yang berbeza latar belakang, iaitu Jessie Chahal 38 tahun, Harpreet Kaur 39 tahun dan Jasvin Bariar 33 tahun tekad untuk mencuba bidang perniagaan buat pertama kalinya. Dalam masa tu kita rasa memang family kita pun need some help untuk dari segi financial, dari segi what else can we do to improve our lives. Time MCU ni memang kita rasakan satu opportunity untuk mulakan bisnes baru. Tapi apa-apa pun kita rasa kita kena start saja. Kalau bukan itu memang akan ini. So kita just kena start.
So it was also a concept of educating the public tentang cheese platter dan kenapa ia sungguh unik. Mengakui menceburi bidang perniagaan bukanlah sesuatu yang mudah. Namun menurut Jessie, mereka bertiga menggunakan peluang yang ada dengan sebaiknya agar terus diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat. Memang susah. It is hard work. Kita tak ada malam, kita tak ada siang. Lagi kita ada anak, kita ada our own jobs. So it's a bit challenging. Kita punya motto kat Cheese Platter is kita celebrate all of life's moments. Yang pedih, yang sedih, and also yang happy sangat, because this is life. And macam Cheese Platter tu, you have something sweet, something sour, something crispy, something savory, and that is life. And we want to celebrate that concept as well. Bak kata pepatah, genggam bara api biar sampai menjadi arang. Itulah antara prinsip tiga sahabat ini yang berharap supaya perniagaan cheese platter mereka dapat berkembang maju serta mampu menembusi pasaran yang lebih besar suatu hari nanti. This is something we want to share with all Malaysian ladies out there. Ini boleh mulakan walaupun bisnes dia kecil, walaupun rasa macam I don't know what product I want to sell. Cookies ke, itu ke ini, it can be anything. And just start. And you will learn along the way. So kita pun bukan maju sangat, tapi we are still growing. I harap kita boleh grow bigger and bigger. We want to look at more technology platforms sekarang, a bit more support back end, and so that hopefully we will be in every state in Malaysia. Okey, baik, itu dia sedikit perkongsian buat anda, dan di hadapan saya Chef Hadi dah pun siapkan seafood platternya, dan Puan Aslinda pun sudah siapkan chocolate platter yang cukup cantik, ada strawberries di atasnya, cukup menarik. Saya tak sabar, tapi tak apa. Kemudian ini dah siap ke macam mana ni Puan Aslinda? Kita tinggal nak letak final touch. Kita just sekadar hiasan gitu. Kita just put like that. Naikkan lagi warna seri chocolate platter kita. Okey, Puan Aslinda nak tanya. Di Pawali platter ni saya lihat ada vadai, ada ladu, ada putu mayam, ada muruku, dah macam-macam lagi. Macam mana nak sediakan di Pawali platter ni? Saya nak cuba dekat rumah lah. Nak saja. Okey, sebenarnya yang ni kita discuss, kita punya group, dan kita tengah fikir something yang, sebab kita baru habis PKP. Betul. So apa kita nak buat? So kenapa kita tak sediakan untuk Diwali? Kenapa nak chocolate cheese ni saja kan? So tercetuslah idea untuk menyediakan Diwali platter ni. Okey, Chef suka ke vadai ke putu mayam? Suka. Okey, lepas ni kita kongsikan bersama Chef. Tapi apa kita nak lakukan sekarang ni, Puan Aslinda? Yang ni tak ada, ini macam ni saja, tapi dia ada include susu lah. Kadang-kadang orang minta susu kambing, susu lembu. Kita guna yang segar punya. Okey, tapi memang nampaklah nampak keseriannya. Kalau letak di atas meja, orang pun rasa macam nak makan ni lah, nak makan ni, nak makan, sebab ada warna pink, hijau, ladu, muruku, jelebi, semuanya ada. Okey, baik. Fatin ingin berkongsi bersama dengan anda fruit platter. Peminat-peminat buah-buahan, anda kena menonton segmen ini bersama dengan Fatin. Silakan Fatin. Okey, kita dah dengar perkongsian daripada seafood platter, chocolate platter, cheese platter. Saya tahu Sugi kat situ dia dapat bau sikit-sikit. Saya kat sini mampu tengok dia dari jauh. Okey, dan tiba lagi giliran kita nak memperkenalkan tetamu kita dalam talian, iaitu Zeth Syafiq, pengusaha fruit platter yang mana akan berkongsikan mengenai dekorasi fruit platter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, sihat? Alhamdulillah, sihat. Kita tak berkesempatan nak bawa Zeth ke set, tapi kita boleh dengar suara dan mungkin dari perkongsian fruit platter itu sendiri. Kita nak tahu berapa lama sebenarnya Zeth dah berkecimpung dalam dekorasi fruit platter ni? Okey, actually since pandemic, sebenarnya saya tak tahu nak buat apa, dan after that, so yelah, kita pun tengah ada money problem kan time tu. So that time itulah yang tercetusnya idea nak buat fruit platter ni. And actually saya sebenarnya buat based on pada bento cake untuk first start. Okay. So tak tahu macam mana. And then one of my friend lah, dia yang request. So thank for her juga. Since dia request tentang healthy cake, lepas tu I cuba
cari idea. Healthy cake yang macam mana. So, why not kita gunakan based on daripada fruit ni kan. Okey. Dia punya konsep kesinambungan tu dah sama daripada healthy cake kita ke fruit platter kan. Tapi orang kata kalau fruit platter ni kan sekarang ni orang kata memang ramai yang mula menerima kan. Macam bukan sahaja dari segi tempahan nak bagi hadiah ke apa, nak makan sendiri pun orang dah mula nak pesan fruit platter ni. Tapi macam mana sebenarnya kan Zeth sendiri nak mengekalkan kesegaran dan juga kebersihan kan. Kalau kita tahu buah tu disusun satu persatu, bagaimana Zeth? Betul. So dia ada cara dia sebenarnya untuk bagi mengekalkan dia punya fresh dia. Kira kita kena, contoh once kalau ada customer order, still start before 2 days before baru kita akan buat untuk dia punya food platter dia. Sebab apa? I ada juga buat untuk carving dia punya fruit, so that untuk strawberry tu dia akan jadi macam flower. Wow. And then even carrot pun boleh jadi macam rose flower. Okey, kalau saya tu saya sayang nak makan tu, saya tak tahulah macam mana. Tapi kalau kita tahu kan dia punya ketelitian kan, kita susun satu persatu. Macam mana sebenarnya kita nak menganggarkan, sebab ada banyak jenis. Kalau buah tu bukan satu jenis buah aje kan. Itu antara permintaan daripada pelanggan ataupun Zah sendiri yang akan pilih? Itu actually permintaan daripada pelanggan, daripada customer. Betul? And then even ada customer juga, dia ada minta buat untuk cake as like based on vegetable, based on sayur-sayur. So apa yang sesuai untuk kita buat decoration gunakan sayur. Macam carrot, kita boleh juga buat flower. So kita decide choose the carrot, and also timun pun boleh juga, timun Cina tu kan. Kita pun boleh buat untuk base as dia punya leaf, dia punya daun dia. Tu yang lepas tu kita decorate lah jadi satu gubahan. Gubahan untuk decoration. Okey. Okey, Fatin tertanya-tanya juga kan, kalau kita dah siapkan kita punya tempahan tu kan, fruit platter ataupun kek. Tapi macam mana sebenarnya kalau kita nak menghantar dari nak kekalkan kesegaran tu, Zah? Kalau macam tu kita kalau boleh kita kena sentiasa spray macam saya lah, macam I selalu nak bagi freshness dia, I kena sentiasa rendamkan dengan air garam, and then lagi satu I bagi spraykan dengan air garam so that dia look fresh all the time. Okey, selalunya kalau pelanggan minta, dia ada tak minta yang pelik-pelik, Zah? Ada juga. Apa antaranya? Boleh kongsikan? Macam untuk buat kek yang bentuk macam mana yang dia nak, yang dia request, yang kita kadang-kadang kita macam out of box tau. So kita daripada situ kita jadi kreatif. So kita baru tentu dia punya idea akan keluar. Kan dalam kita mencari idea tu sebenarnya kita boleh lakukan kan. Betul. Ini sebenarnya satu orang kata inspirasi juga kan, daripada kita tak tahu apa antara kepakaran kita boleh lakukan. Macam Zah sendiri kan hilang pekerjaan, rupanya menyediakan fruit platter ni adalah satu sumber rezeki. Selain daripada fruit platter ni apa lagi yang satu. Betul. Selain daripada fruit platter ni apa lagi yang Zah sediakan? Okay, before this saya jadi makeup artist, and then saya more pada special effect. And then saya ada juga mengajar dekat beberapa college. Tapi since pandemic tu yang buatkan my job getting down. So yang daripada situlah tercetusnya idea macam mana, apa yang aku nak buat untuk cari pendapatan kan, sebab aku pun ada anak kecil. Then that time lah I baru terfikir, why not I buat this fruit platter kan. Sebab since my friend tu pun dia request, and then start from that lah. I terus go on dengan fruit platter ni. Zah, kalau kita tengok dekat visual ni ada macam-macam kek cantik-cantik. Ni berapa lama sebenarnya kalau nak disediakan ni? Okay, kalau macam kek-kek tu basically around 1 day pun dah siap dah. Jadi kita kena buat pesanan lebih awal lah kan. Kita perlukan masa kan nak fikir idea dan sebagainya. Macam
around fruit pula, kita kena cari yang betul-betul fresh. So that nanti dia bagi akan tahan lama tau. Tu salah satu dia ada punya dia punya tips dia lah. Tips dia untuk bagi kita. Okey. Zam, mungkin boleh kongsikan juga di mana sebenarnya penonton-penonton WHI ni nak dapatkan fruit platter ataupun kek daripada Zam? Okey. I ada IG. I nama Yummy by The Sisters. Yummy by The Sisters. Tu kalau kita boleh tengok di paparan visual itu. Baik, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Zat Syafiq kerana berkongsikan berkenaan dengan fruit platter ini. Jaga diri. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu berkenaan dengan fruit platter. Kita nak dengar macam-macam lagi. Sugi nak kongsikan. Silakan Sugi. Daripada seorang special effect makeup artist, kini seorang pengusaha fruit platter. Baik, Chef. Mungkin ada di rumah tertanya-tanya, lobster kat depan tu sekadar hiasan sahaja ke? Tidak. Lobster itu adalah juga fresh platter. Betul, Chef? Ya, Okey, Chef kongsikan. Yang ini kalau kita tengok kita ada oyster. Okey. Kita ada caviar. Okey. Mahal tu. Okey, dan kita ada ebico lah ataupun flying fish roe ataupun salmon roe. Okey. Yang ni kalau nak biasanya masak lah kan. Ataupun kalau kita tak nak ni, kita pakai landak laut, sea urchin. Ada juga, kita ada serve urchin. And then untuk bag tu platter kita ni, kita ada sauce lemon butter. Kita ada smoked barbecue sauce, black pepper sauce. And then ni kita ada dressing lah. Kalau kita tengok dalam board ni, kita ada complete lah daripada karbohidrat. Kita ada pasta dengan wedges. Dan kita ada protein crab dengan lobster. Dan kita ada contoh dalam yang kita makan sama-sama ni, dia tak makan seafood, dia makan lamb. Jadi kita masukkan lah lamb. Sebagai contoh, kita letak lamb shank kat sini. Baik. Dan kita ada letak sekali dengan salad. Supaya nampak lebih seri. Complete satu set. Yang tu apa tu, Chef? Ya, ini garlic confit. Garlic confit ni memang baik untuk kesihatan. So kita masak sikit dengan minyak zaitun, dengan herbs. Dan kita makan gitu dia rasa macam kentang. Sedap-sedap, Chef. Tapi bau mulut selepas itu kurang menyenangkan. Dia tidak berbau. Tak berbau? Tak berbau. Dia macam kentang makan. Okey, sebab saya tak suka bawang putih sangat. Mungkin bolehlah saya cuba memandangkan Chef kata macam kentang. Okey, dah siap seafood platter yang Chef hidangkan di hadapan ni. Nak tanya Puan Aslinda pula. Puan Aslinda dah kongsikan pelbagai jenis platter. Bukan setakat coklat sahaja. Tapi nak tahu terutamanya bagi coklat platter kan, Puan Aslinda. Biasanya Puan akan memilih coklat jenis apa? Sebab ada antara coklat dia cepat cair. Kalau kita tak letak dalam peti sejuk. Jadi macam mana Puan membuat pemilihan coklat? Pemilihan coklat, kita suka memilih coklat yang premium sebenarnya untuk kita punya platter. Tapi untuk menjaga macam yang Sugita kata tadi, takut cair, so kita akan gunakan ice pack. Kalau kita hantar dekat customer pun kita akan selitkan ice pack dekat situ, dekat dalam box tu, so dia bertahanlah, tak cair. Tapi kalau yang macam ni ada wafer kat dalam tu, mungkin lebih baik kalau kita terus makan, sebab wafer pun kadang-kadang masuk angin, tak sedap sangat kan, lemau. Betul. Tapi lepas ni kita akan wrap dia kat atas, baru kita akan hantar. Kita tak biar dia macam ni. Tapi kebiasaannya mereka yang membuat pesanan untuk coklat platter ni, mereka akan pilih coklat yang premium jenis apa? Dark chocolate ke, milk chocolate, white chocolate? Most of them akan pilih milk chocolate. Sebab tak ramai yang suka dark chocolate dan jarang juga yang akan pilih white chocolate. Mungkin sebab color tu tak menampakkan dia coklat tu, kalau yang white tu kan. Kita nak naikkan seri dia, jadi kita gunakan milk chocolate lah. Dan kalau anda di rumah lah ada anak-anak yang mungkin susah nak makan sayur ataupun buah-buahan, coklat tak payahlah sebut. Anak-anak pastinya suka. Anda bolehlah gunakan konsep food platter ini, sebab kalau anda lihat di hadapan, sayurannya pun pelbagai warna. Orang kata rainbow colours, warna-warna pelangi. Anak-anak mungkin akan ada curiosity, adalah rasa ingin cuba itu. Baik, Puan Aslinda, kalau mereka ingin membuat pesanan untuk chocolate platter ataupun platter-platter yang lain, bagaimana boleh mereka menghubungi? Boleh pergi ke Facebook kami, Syasu Dolce, ataupun dekat IG kami, Syasu_Dolce. Saya lupa nak tanya, satu platter macam ni berapa ringgit sebenarnya, chocolate platter? Kalau yang ni dia akan start daripada 139. Tapi untuk yang box macam dia akan start daripada 90. Depends
ikut coklat apa bajet yang anda lah. Okey, tapi satu keluarga boleh makan satu platter tu. Okey, dan Chef Hadi pula mungkin boleh kongsikan di mana restorannya dan bagaimana mereka boleh hubungi chef. Boleh hubungi kami melalui IG. Dekat IG kita nama Donis Cafe. Okay. Dekat situ ada nombor telefon ataupun Facebook kita Donis Group. Ataupun kat situlah ada nombor telefon. Boleh telefon kami untuk buat tempahan dan kami akan hantarlah. Okay. Kami akan balut dalam aluminium foil. Dan kita akan masuk dalam warmer bag. Okey. Dan kita akan hantar ke rumah customer. Okey, mungkin bagi anda di rumah yang ada orang tua yang anda tak selesa lagi untuk keluar dine in, bolehlah bawa seafood platter ini ke rumah anda. Ada pencuci mulut, ada buah-buahan, ada seafood, ada macam-macam. Baik Chef, ini untuk hiasan ke Chef? Ya, bunga ini edible flower. Okay. Kita boleh letaklah dekat atas. Baik, sambil-sambil Chef hias buat final touch ni, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini bersama dengan saya dan juga Fatin. Cantik. Very bright. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami. Dah makan-makan, dah kenyang semacam. Kini kita dalam segmen tajaan bersama dengan Cik Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita yang sudah pun terhubung dalam talian. Selamat tengah hari Atira. Selamat tengah hari Sugi, apa khabar? Sihat. Atira sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Okey, sentiasa manis dan ceria. Silakan Atira kongsikan apa antara produk yang dibawakan hari ini. Okey, terima kasih Sugi. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu atau ucapkan. Kalau anda melihat di kaca TV, seperti biasa hari ini Jamu kita bawakan produk yang saya rasa cukup memenuhi keperluan wanita di luar sana, iaitu set bersalin tradisi. Sebab Sugi anda percaya sebagai wanita, kita memang takkan boleh lari orang cakap daripada melalui fasa kita ni akan berkahwin, mengandung, dan kita melahirkan anak dan juga melalui proses berpantang. Dan bukan semua wanita ada keberanian ni untuk hadapi semua tu. Ada juga yang takut. Sebab bila kita bersalin ni, kita tahu bila kita dalam keadaan berpantang, tubuh badan kita dah tak seperti dulu. Kita ada juga melibatkan perubahan bentuk badan, hormon dan dalaman dan sebagainya. Jadi sebab itulah proses berpantang ni Sugi sangat penting. Sebab waktu inilah kita nak baik pula dalaman yang kita kalau tak buat sebenarnya akan mendatangkan pelbagai masalah pada masa akan datang. Dan antaranya seperti kita akan ada masalah badan cepat naik, masuk angin, wajah pucat lesu dan sebagainya. Jadi sebab tu Jamu kita formulasikan set bersalin tradisi khusus untuk wanita hebat di luar sana. Di mana kalau anda nak tahu set bersalin tradisi ni Sugi cukup mudah, sangat mesra pengguna dan serba lengkap untuk berpantang sendiri di rumah. Malah produk ini cukup mendapat permintaan yang tinggi kerana sekotak lengkap dengan herba dari tilis, param dan sapel. Dan kalau anda nak tahu dalam produk ini juga turut mengandungi serbuk nyaman. Orang dulu selalu pakai herba dari tilis ni di bahagian dahi, orang dat-datkan di dahi, yang mana untuk melegakan ketidakselesaan atau mual yang dihadapi oleh ibu dan seterusnya bagi mood fresh untuk ibu berpantang. Dan dalam ni juga sebenarnya Sugi ada juga jus tradisi wanita, iaitu jus jamu moden, yang mana produk ini sangat sedap, tidak pahit, jangan risau, tak ada bau, yang mana kita formulasikan dengan patih herba yang bermutu daripada kacip Fatimah, ada manca kani, ada akar serapat dan kunyit yang kebaikannya sesuai untuk rawat dalaman wanita selepas berpantang. Jadi itu adalah salah satu produk yang Acha mention dalam produk set bersalin tradisi. Ada juga yang mana paling penting, kita tahu bila kita lalui proses bersalin, apa yang paling penting adalah di bahagian intim kita yang ni perlu orang kata apa jaga ekstra. Sebab pada waktu ini pembersihan berlaku di bahagian intim kita. Jadi wajib kita pakai rendaman herba mancakan ni yang ada 3 fungsi untuk cebokkan, tanggas ataupun rendaman. Jadi sebenarnya produk ni sangat bagus yang mana anda boleh rebus jadikan cebokan untuk atasi masalah bau-bauan dan juga kotoran di bahagian intim kita. Yang mana produk ini telah diformulasikan dengan herba daripada mancakan dan kunyit, sangat bagus untuk bahagian intim kita. Dan kalau anda nak tahu sebenarnya dalam set bersalin tradisi ini turut mengandungi sabun nyaman. Kita tahu orang bila dah mengandung ni memang ada masalah stretch mark, kehitaman di leher ataupun di bahagian payudara akibat perubahan hormon. Jadi sabun nyaman ni merupakan herba daripada param yang mempunyai banyak kebaikan untuk mencantikkan kulit, mengatasi masalah sel kulit mati yang menebal dan juga kesan rekahan kulit yang sangat menebal di kulit. Jadi bagusnya sabun nyaman ni ekstra hangat, ibu berpantang sangat sesuai untuk pakai. Dan kalau anda nak tahu sebenarnya banyak lagi produk yang terdapat dalam set bersalin tradisi ni seperti anda lihat di kaca TV. Jadi produk ni merupakan produk yang sangat lengkap untuk dipakai sepanjang proses berpantang dan harganya sangat murah ya Sugi. RM169.90 lengkap dengan 8 produk, sangat rugi tak cuba. Dan kalau anda nak tahu sebenarnya bila bercakap pasal set bersalin tradisi, ada lagi penting iaitu berbengkung.
Kita tahu wanita berpantang Sugi kena pakai bengkung untuk dapatkan balik bentuk badan macam dulu orang cakap. Dan sebenarnya untuk bengkung tradisi dari jamu cerita, kita masih mengekalkan ciri-ciri tradisional yang mana dah pakai mesti tahu kita masih kekalkan menggunakan kain belacu yang sangat tebal dan ciri-ciri orang kata apa ada ikatan zigzag. Dan kenapa kita pilih macam tu? Sebab kita nak pastikan bila kita pakai di bahagian perut, ikatan zigzag tadi akan membentuk cantik tubuh badan kita supaya kita dapat balik pinggang macam kita sebelum mengandung dulu orang cakap. Jadi kalau anda nak cepat kesannya, nak cepat dapat pinggang yang macam dulu-dulu orang cakap sebelum mengandung, boleh pakai bersama balm hangat. Yang mana balm hangat ni turut terdapat dalam set bersalin tradisi, apply di permukaan perut kita, kemudian pakai bengkung dan dua produk ini akan bantu anda untuk dapatkan balik bentuk pinggang yang menawan dan juga perut yang anda idamkan. Jadi itu adalah dua produk yang anda kongsikan. Dan yang terakhir buat hari ini Sugi, iaitu kopi perawat. Okey, anda dah bercakap pasal set bersalin tradisi, anda tahu wanita sangat penting untuk menjaga diri ketika waktu berpantang dan juga pakai bengkung untuk dapatkan balik bentuk badan menawan. Dan yang ketiga, ini adalah produk yang saya rasa cukup penting. Lagi-lagi buat yang baru menjadi ibu yang mana waktu tidur pun dah berubah. Pastinya setiap malam kita akan ada masalah lesu, kadang-kadang kita ada masalah tak cukup rehat dan sebagainya. Jadi kopi perawan merupakan minuman tambahan untuk tenaga. Supaya bila kita minum air kopi perawan ni, orang kata apa, bancuk kopi perawan ni, rasa dia yang sangat sedap ni, bantu tubuh kita agar lebih cergas, lebih bertenaga, lebih berstamina supaya tak lesu orang cakap. Jadi kebaikan kopi perawan ni seperti anda lihat di kaca TV, produk ini sangat istimewa sebab tidak perlu campur apa-apa perisa tambahan. Kalau suka minum kopi, just tubuh air panas, pancung boleh terus minum, mempunyai banyak kebaikan untuk dalaman dan juga tenaga buat wanita. Jadi kalau anda nak tahu, sebenarnya kopi perawan ni mengandungi herba yang sangat berkualiti premium dan salah satunya adalah herba dari pinang yang kita tahu pinang mempunyai banyak kebaikan untuk rahim dan dalaman wanita. Jadi secara ringkasnya saya nak share buat anda yang mana tengah tengok wanita hari ini dan anda merupakan bakal ibu yang tengah cari set bersalin yang serba lengkap ataupun anda memang tengah orang kata apa dalam proses mencari produk yang terbaik untuk anda amalkan, tengah tunggu hari nak bersalin, jangan lupa dapatkan set bersalin tradisi. Produk ini lengkap dengan 8 produk. Ada air selusur juga, boleh diamalkan sebelum berpantang dan amalkan sewaktu proses berpantang serta boleh pakai bengkung kami. Ini adalah produk yang selalu sold out berharga RM39.90. Panjang kainnya, tali panjang, kain lebar sesuai sehingga berat 70 kilo. Dan akhir sekali kopi perawan boleh diamalkan buat ibu berpantang, boleh diamalkan buat wanita yang selalu busy bekerja, yang selalu keletihan lesu, turut boleh amalkan kopi perawan yang berharga RM29.90 saja. Dan secara ringkasnya kalau anda nak dapatkan produk dari jamu cerita, boleh terus dapatkan di kios kecantikan, di kedai jamu dan sebarang pertanyaan lanjut boleh hubungi acara di 013-3535-753. Jangan lupa layari Jombai kalau nak produk yang lebih murah. Baik, terima kasih banyak-banyak Atira atas perkongsian ketiga-tiga produk pada hari ini. Jaga diri Atira. Jaga diri Segi. Okey, baik. Dan anda di rumah, sebelum kita bersama dengan Fatin dalam segmen perkongsian bersama dengan Halakah, jom kita saksikan bingkisan ini dahulu. Siapakah Barisan Harapan? Kita semua sebenarnya adalah merupakan Barisan Harapan. Tugas kita sangat besar. Ini adalah masalah realiti yang sedang kita berdepan sekarang. Ustaz, ini slogan Dajjal. Semua di bawah satu bumbung. Ini bumbung Dajjal. Jahat tangan-tangan ini. Sebaik-baik manusia itu, kata Nabi, ialah orang yang paling banyak buat kebaikan kepada orang lain. Takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Halakah setiap Ahad 10.30 malam dan pastinya mengetengahkan mengenai perang melawan pandemik, belajar dari Palestin. Dan hari ini kita sangat-sangatlah berbesar hati kerana kita bersama dengan seorang bintang ilmuwan iaitu Dr. Daniel Zainal Abidin yang telah pun berada dalam talian. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Doktor nak minta unmute kan? Kita tak dengar suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Doktor, mungkin secara mukadimahnya mungkin boleh kongsikan dengan penonton wanita hari ini. Sebenarnya kalau bagaimana? Kalau kita menyebut tentang sains dan juga Al-Quran, Dato', pastinya akan ada timbul pelbagai persoalan isu daripada masyarakat kita dan mungkin pertelingkahan dalam mencari solusi. Kalau boleh Dato' kongsikan. Ya, terima kasih Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Halakah cuba mengetengahkan suatu yang agak padu dan bersepadu. Pertama, apa-apa yang dibicarakan di Halakah secara dasarnya disuluh oleh Al-Quran. Itu sebagai contoh ya Fatin, bagi Halakah 2021, ayat tema ada 2 daripada Al-Quran.
dari surah Al-Baqarah ayat 155 dan surah Al-Ahzab ayat 22. Jadi itu suluh yang pertama yang paling penting. Kemudian ketika perbincangan berlaku, Fatin, kita akan mengangkat hujah-hujah tambahan. Antara hujah itu seperti yang Fatin sebutkan tadi, hujah-hujah sains, hujah-hujah saintifik. Malah kita meyakini bahawa Islam compatible, ia selaras dengan sains. Cuma ketika Islam ataupun Al-Quran hendak dibincangkan bersama-sama dengan sains, ia perlu letakkan di atas landasan yang betul, menggunakan metodologi yang betul. Jadi dia bergabung, Fatin, dalam konteks halakah. Datuk, tapi ada juga kan dalam kalangan kita yang kurang memahami sebenarnya konsep memahami peranan sains dan juga Al-Quran. Kalau boleh Doktor kongsikan. Ya, tidak begitu memahami sebab tidak begitu diketengahkan. Itu yang pertama, Fatin. Yang kedua, ada pula pendapat yang mengatakan bahawa Al-Quran jangan disainskan dan sebagainya. Halakah mengambil jalan tengah dan kita tidak sembrono. Dr. Daniel yang kedua bila bercakap tentang Al-Quran dan sains, dia mengangkat kitab-kitab tafsir. Sebagai contoh, Al-Asas fi Tafsir karangan Asy-Syaikh Said Hawa, juga tafsir Al-Azhar oleh Hamka, di samping tafsir Ibn Katsir dan sebagainya. Jadi itu kena betul. Metodologi kita kena betul. Itu yang diangkat halakah. Tidak sembrono, Fatin. Ya. Baik, Datuk Doktor. Ini yang pastinya penting sebenarnya untuk penonton tahu yang mana ujian Nabi SAW lebih berat daripada apa yang kita sedang lalui hari ini. Dan menangani masalah dan kenapa kita perlu untuk mencontohi cara Rasulullah SAW dalam menangani masalah. Kalau boleh Datuk Doktor perjelaskan. Ya benar, Fatin. Itulah yang kita angkat. Contoh terbaik yang paling unggul Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, apatah lagi Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Contoh terbaik, tidak ada tolok bandingannya. Sebab itu bila halakah berbicara tentang era pandemik, kita berbicara tentang apakah pendekatan Islam ketika menghadapi ujian, tribulasi seperti pandemik ini. Memang kita mengangkat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bagaimana baginda bersabda tentang ketika berlaku wabak, tidak kita masuki tempat yang berlaku wabak, yang berada di sana tidak keluar. Kemudian diangkat pula tentang apa yang kita panggil sebagai kelonggaran yang diberikan ketika wabak berlaku. Sebab itu berkaitan dengan penjarakan fizikal hatta ketika solat. Kita nak mengatakan semua ini para ulama putuskan bukan sembrono, bukan seronok-seronok. Sebab itu contoh Nabi SAW, contoh yang menjadi panduan pada kita sampai bila-bila, termasuk di era COVID-19 ini, Fatin. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir sekali Datuk Doktor, saya nak minta Datuk Doktor gambarkan 3 berkenaan dengan halakah. Ya. Pertama, halakah ini perbincangan semasa. Ia bukan berbicara tentang sesuatu yang kosong, tetapi semasa. Kita kaitkan dalam konteks halakah 2021 dengan pandemik dan perjuangan rakyat Palestin. Itu yang pertama. Dan yang keduanya ialah halakah tidak pernah mengetepikan Al-Wahyu dan juga As-Sunnah. Itu suluh utama. Tetapi Quran dan juga As-Sunnah seperti sains sentiasa dipandang penting juga oleh halakah. Itu boleh kita katakan antara kekuatan halakah. Dan yang ketiganya ialah kita sentiasa hendak semasa dengan statistiknya, dengan datanya, dengan faktanya, supaya orang bila mendengar halakah, melihat halakah, hatta jika dia non-Muslim, dia akan merasa bahawa halakah ini Islamik, saintifik dan relevan. Itulah halakah, Fatin. Baik, itu antara 3 perkataan menggambarkan halakah 2021 daripada sudut Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Doktor atas perkongsian dengan wanita hari ini. Ya. Terima kasih Datuk Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu antara perkongsian berkenaan dengan halakah. Jangan lupa untuk saksikan setiap Ahad jam 10.30 malam. Baik penonton, kita akan rehat seketika. Sekembali nanti kita akan bergabung semula bersama Sugi. Wanita hari ini. Baik, kembali
kembali bersama kami dan kami telah pun memilih food platter mengikut cita rasa masing-masing. Tapi Fatin, rakan pengacara kita Fahrin Ahmad kata dia naklah. Rugi dia tak bersiaran hari ini tapi kita akan simpankan untuk dia. Kita dah sampai di penghujung kan. Kita dah selesai berkenaan dengan seafood platter. Dekat segi kita ada coklat dan juga fruit ada platter vegetables, kan. macam-macam platter. Jadi anda di rumah, apakah cita rasa food platter anda? Kongsikannya bersama kami kalau anda sempatlah membuatnya hujung minggu. Ya, dan hari Isnin esok kita akan berehat seketika. Dan hari Isnin kami kembali dengan satu topik iaitu ibuku, best friendku. Ini boleh merujuk kepada saya dan juga Sugi kan. Dia sangat rapat dengan ibu beliau. Betul. Dan anda pun saya pasti ada dalam kalangan anda yang cukup rapat dengan ibu anda sehingga hari ini itu ibu yang akan mengetahui rahsia-rahsia anda. Kan? Betul. Jadi jangan lupa WHI hari Isnin. Sehingga berjumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Jaga diri. Jangan lupa pelitup muka, hand sanitizer dan semuanya yang penting buat masa sekarang. Assalamualaikum. Bye. Usahawati ibu istri permaisuri, wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus fatwa.